Saya Nur Mumtaz binti Muhammad Hanibah dan nombor matrik saya 10 DLS 18F1043. Jadi saya akan membentangkan tentang pengenalan kepada penyalahgunaan media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial adalah sejenis media yang digunakan terus secara talian dengan membolehkan para pengguna dengan mudah untuk menyertai, berkongsi dan mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, rangkaian sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh rakyat Malaysia dan rakyat di seluruh dunia. Media sosial merupakan laman di mana setiap orang boleh membuat laman web secara peribadi, kemudian berhubung dengan rakan-rakan untuk berkongsi maklumat dan berkomunikasi. Antara contoh-contoh media sosial terbesar yang digunakan oleh orang ramai adalah Facebook, Twitter, blog dan Instagram dan juga WhatsApp. Akan tetapi, penggunaan laman media sosial ini telah banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut sumber daripada Berita Harian Online, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, seramai 22 pemilik akaun laman sosial, laman sesawang dan blog telah didakwa kerana menyalahgunakan medium berkenaan untuk pelbagai tujuan sejak 2010 hingga Mac 2016. Tambahan beliau lagi, sehingga Mac selepas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM menyiasat sebanyak 32 kes penyalahgunaan internet dan media baharu mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pelbagai kesalahan telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini, antaranya menyebarkan fitnah, menyebarkan video-video pornografi, membuat berita palsu, scam. Seramai 20.62 juta rakyat Malaysia memiliki akaun media sosial sehingga Januari tahun ini. Dan banyak lagi kes-kes telah dilaporkan sehingga Disember 2019. Bagi memperkukuhkan mekanisme kawal selia medium internet dan media sosial baharu, kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas membanteras penyalahgunaan media sosial yang diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia selain dianggotai SKMM, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Peguam Negara. Jawatan kuasa ini turut berperanan memperkukuhkan koordinasi di jalan kerjasama antara agensi bagi memantau dan memanteras isu penyalahgunaan internet dan media baharu. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Ustaz, nama saya Kartikesan Anand Lelaki Saigai. Nombor matrika saya 10 DLS 18F1070. Okey, hari ini saya berbentang tentang punca-punca penyalahguna media sosial. Okey, punca yang pertama ialah ibu bapa memberi kebebasan kepada anak. Jadi pada masa kini, ibu bapa memberi kebebasan kepada anak, ini adalah suatu benda yang baik. Tapi anak-anak bersalah faham dan menggunakan kebebasan ini kaedah yang salah. Okey, salah satu contoh ialah ibu bapa membeli smartphone untuk smartphone dan memberi hadiah untuk anak yang masih belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, masa ini mereka tak beberapa faham untuk menggunakan media sosial ni. Oleh itu mereka juga terlibat di dalam penyalahguna media sosial ni. Okey, seterusnya punca kedua adalah sikap mencuba benda yang salah. Okey, sikap mencuba benda yang salah ini adalah suatu benda yang bahaya. Sebab rakan yang ada sikap macam ni mesti suka untuk melibatkan diri di dalam benda yang salah dan bahaya. Okey, oleh itu rakan-rakan juga terlibat di dalam penyalahguna sosial media ini. Okey,
Sebab sekarang semua orang menggunakan smartphone dan mereka juga tahu macam mana menggunakan teknologi sekarang. Oleh itu, mereka melibatkan diri sendiri di dalam penyalahguna sosial media ni. Okey. Tambahan pula, punca yang ketiga adalah berkawan dengan rakan-rakan yang sikap yang tidak baik. Okey. Berkawan dengan rakan-rakan yang adalah suatu benda yang baik, tapi kita mesti tahu sikap dan kelakuan rakannya. Sebab biasanya kalau berkawan dengan rakan-rakan yang sikap tidak baik ni, mereka juga menarik rakan-rakan yang lain ke arah penyalahguna sosial media ini. Okey, seterusnya Richard sambung dan memberitahu punca-punca penyalahguna media sosial yang seterusnya. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Richard Raj Daniel. Nombor matrik saya 10 DLS 18F1072. Hari ini saya bentang tentang punca-punca masalah penyalahgunaan media sosial. Saya sambung dari kawan saya Kartik. Punca yang keempat adalah kurangan pengawasan dan pemerhatian ibu bapa. Ibu bapa sibuk mencari nafkah untuk menampung kehidupan keluarga. Mana yang sepatutnya diluang bermasak bersama anak-anak menjadi terad. Ibu bapa yang kurang prihatin terhadap anak-anak mereka. Remaja menikmati kebebasan yang keterlaluan, meluangkan masa yang melayari internet dan salah gunanya. Ekonomi keluarga juga merupakan faktor pelajar sekolah melayari internet secara berlebihan. Faktor ekonomi yang dimaksudkan ialah golongan keluarga yang sudah mampu memiliki sistem komputer dan mudah menyediakan talian internet di rumah. Punca yang kelima adalah kurangan pendidikan agama dan moral. Kurang menyangkut perilaku baik atau buruk seseorang pelajar tersebut. Tidak mempunyai akhlak yang baik sehingga melakukan hal-hal negatif, melakukan perkara yang telah dilarang oleh agama, tidak dapat menghadapi tuntutan hidup dengan cara yang mantang dan bertanggungjawab. Daripada tulisan W.M.S. Dixon di atas ini dapat diketuai bahawa agama merupakan sumber dan dasar paling kuat bagi moral kerana agama menganjurkan kepercayaan kepada Tuhan dan kehidupan akhirat. Punca yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Zaman yang kemajuan teknologi dan semua masyarakat menggunakan internet, masyarakat cenderung melakukan hal-hal yang negatif, maka seseorang yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut akan melakukan hal yang sama, seperti menggunakan Facebook untuk alat berkomunikasi tetapi disalahgunakan untuk berkomentar dengan ungkapan yang kurang sopan, menyebarkan maklumat yang fitnah dan mengelirukan kepada remaja. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Martinyo lagi Jonas saja. Nama saya adalah 10 DLS18F1008. Okey, hari ini saya nak membentangkan tentang kesan-kesan penyalahgunaan media sosial. Okey, terdapat 3 kesan. Yang pertama adalah kesan ke atas individu. Seseorang insan yang dilahirkan di dunia yang fana ini ibarat sesuci kain putih yang tidak kotornya. Ianya terpulang pada seseorang individu itu bagaimana dia hendak mencorahkan kehidupannya. Individu yang mencorahkan dirinya dengan akhlak yang baik akan dipandang mulia dan tinggi. Berbanding individu yang mencorah dirinya dengan perkara-perkara negatif akan dipandang seseorang yang dicemooh oleh masyarakat sekeliling. Okay. Kebanyakan remaja pada hari ini tidak mengikuti ajaran agama yang sebenarnya. Sebaliknya memalukan agama, bangsa dan negara. Tidak dapat dinafikan juga kesan gejala sosial ini akan memberikan kesan yang mendalam pada dirinya seseorang remaja itu. Okey. Seterusnya adalah kesan ke atas keluarga. Keluarga memainkan peranan yang paling penting kerana dari institusi kekeluargaan lah kebahagiaan dan keharmonian sesuatu masyarakat itu terbentuk. Keruntuhan sesebuah institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan dan keharmonian yang dialami sesuatu masyarakat.
Akhlak seseorang individu remaja yang baik dan mulia datangnya daripada sesebuah institusi kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Okey. Selain itu, akibat daripada wujudnya ketidakharmonian dalam kekeluargaan sesebuah keluarga pastinya akan berlakunya perceraian. Ini akan menjadikan masa depan anak-anak akan terbiar dan tidak terpelihara. Seterusnya, hilang tempat bergantung dan bermanja. Kesannya berlakunya masalah-masalah sosial yang lain seperti budaya lepak, ketagihan darah, pelacuran dan perjudian. Okay. Kesan yang ketiga adalah ke atas masyarakat, iaitu jatuh bangunnya sesuatu negara, agama dan bangsa pada masa kini ialah dengan melihat akhlak dan moral sesuatu masyarakat. Tidak dinafikan akhlak remaja pada hari ini sangat membimbangkan masyarakat. Akhirnya hal ini tidak dibendung oleh pihak-pihak yang tertentu, terutamanya oleh pihak kerajaan. Maka tidak hairankan suatu hari nanti akan datang masyarakat kita akan hancur dan keruntuhan akhlak remaja-remaja, terutamanya akan rosak dan binasa. Namun begitu, terdapat kesan yang paling ketara yang akan dilihat kiranya akhlak remaja pada hari ini tidak terbendung dengan segera. Masyarakat di negara ini akan menjadi porak-peranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Akibatnya perasaan buruk dan perangkap akan wujud dalam masyarakat. Sifat saling curiga mencurigai akan bertakhta di hati masyarakat. Hal ini memberikan kesan apabila berlaku pergaduhan antara masyarakat. Isu-isu perkauman akan wujud seandainya pergaduhan ini melibatkan antara dua kaum sekaligus. Kadar jenayah dan dalam kalangan masyarakat juga akan meningkat, yang mana hal ini disebabkan oleh kadar peruntukan akhlak di kalangan remaja semakin meningkat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Risha N. Balasubramaniam. Nombor matrik saya 10 DLS 18F1058. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi penyalahgunaan media sosial ini. Ibu bapa perlu memberi bimbangan dan panduan yang bersesuaian kepada anak-anak supaya lebih berdisiplin dan berhati-hati ketika menggunakan aplikasi rangkaian sosial. Pemantauan dan bimbangan daripada ibu bapa mampu mendidik anak-anak menggunakan aplikasi media sosial dengan bijak. Oleh itu, ibu bapa harus memainkan peranan mereka dalam membendung penyalahgunaan media sosial yang kian mempengaruhi minda anak-anak mereka. Selain itu, peranan guru atau pihak sekolah dalam mewujudkan kesedaran juga penting dalam mengatasi masalah ini. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah melalui subjek pendidikan Islam atau pendidikan moral. Semua murid perlu diberitahu bahawa setiap perbuatan menyebarkan fitnah adalah berdosa. Akhirnya, masyarakat juga memainkan peranan penting. Masyarakat perlu menegur dan menasihati sikap remaja jika mereka melakukan kesalahan. Semua ahli masyarakat berhak untuk menegur secara langsung atau tidak langsung jika remaja melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Yang itu sahaja daripada saya. Sekian.